Okey, baiklah, selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid yang cikgu kasih sekalian. Jadi pada hari ini kita akan teruskan pelajaran kita dengan melihat topik yang seterusnya. Masih dalam topik sikap adil sekolah sejahtera, dan hari ini kita akan melihat pula berkenaan dengan adil mengeratkan hubungan. Macam mana sikap adil itu mampu mengeratkan lagi hubungan kamu antara warga sekolah, tidak kira lah antara rakan-rakan kamu, guru-guru dan juga warga sekolah yang lain. Okey, jadi kita lihat dahulu murid-murid yang ada buku teks, sila rujuk muka surat 59. Okey, jadi untuk hari ini kita akan lihat beberapa perkara, beberapa contoh bagaimanakah adil ini mampu mengeratkan hubungan kita sesama warga sekolah. Okey, kita tulis dulu topik hari ini. Adil mengeratkan hubungan. Okey, di sini kita dah lihat adil ni merupakan salah satu nilai murni yang penting yang perlu kamu ada dalam diri kamu supaya dapat menjalani hidup kamu dengan lebih teratur, dalam keadaan yang lebih baik, dan juga kamu dapat menjaga hubungan kamu sesama manusia, tidak kira dah ibu bapa kamu, rakan-rakan kamu, adik-beradik kamu serta orang lain. Okey, jadi dalam kita melihat bagaimanakah sikap adil ini penting dalam hidup kita juga perlu mengetahui bagaimanakah cara adil ini sendiri dapat mengeratkan hubungan tersebut. Okey, jadi kita akan lihat beberapa contoh daripada buku teks bagaimanakah adil ini dapat mengeratkan hubungan. Okey, jadi kita lihat contoh yang pertama. Erwin memberikan tugasan yang sama rata kepada semua murid tahun 3 Hijrah untuk menceriakan bilik darjah. Okey, salah satu kepentingan sikap adil ini sendiri perlu ada dan perlu dimiliki oleh seorang ketua ataupun pemimpin. Ini kerana sekiranya ketua itu mempunyai sikap berat sebelah ataupun dia mahu melebihkan rakan-rakan yang dia dapat, maka akan berlaku ketidakadilan dalam satu komuniti tersebut. Sebagai contoh, kamu sebagai seorang ketua kelas, kamu memberikan tugas yang sedikit kepada rakan-rakan yang kamu baik ataupun rakan baik kamu, tetapi kamu memberikan tugas yang banyak kepada mereka yang tidak rapat dengan kamu. Pada sudut sisi pandang kamu, adakah itu satu perkara yang adil? Tentunya tidak. Maka orang yang dapat tugas yang sedikit akan merasa seronok, tetapi dalam masa yang sama kamu kena fikir orang yang mendapat tugas yang lebih banyak akan merasa ini adalah satu perkara yang tidak adil dan menyebabkan timbulnya perasaan cemburu dan rasa marah dalam diri mereka. Makanya sikap adil ini perlu sentiasa diamalkan supaya dapat menjaga hubungan sesama rakan-rakan kamu sendiri dan juga dalam satu komuniti, supaya hubungan itu sentiasa jernih dan dalam erti kata lain hubungan tersebut akan kekal berpanjangan. Sebab apa? Pemimpin melakukan sesuatu perkara yang adil. Okey, itu yang pertama. Pada hari anugerah cemerlang tahun 3 Hijrah telah diumumkan sebagai pemenang kelas. Okey, ini adalah bukan sambungan cerita tersebut. Okey, jadi ketua Erwin memberikan tugasan. Jadi dia berikan tugasan, dia dah hias kelas mereka dengan adil. Okey, kawan yang ni balut meja, kawan yang ni balut papan putih di belakang dan sebagainya lah. Maka dilakukan secara sama rata, dan pada hari anugerah cemerlang kelas mereka yang mereka hias tu telah dinobatkan sebagai kelas terbersih. Makanya bila kamu dapat anugerah, mestinya kamu akan dapat ganjaran dalam bentuk hadiah dan sebagainya lah. Okey, jadi kita lihat yang ketiga. Erwin membahagikan hadiah secara sama rata kepada rakan sekelasnya. Erwin berasa bangga dan guru kelas tahun 3 Hijrah berasa bangga dengan sikap Erwin. Okey, jadi bila kamu dapat hadiah, kamu sebagai dalam cerita ni Erwin merupakan ketua kelas, maka sebagai seorang ketua kelas, apabila kamu sudah melakukan tugas secara sama rata
maka hadiah yang diterima juga perlu diagihkan secara sama rata kepada rakan-rakan yang lain. Okey, sebagai seorang pemimpin ataupun ketua kelas dalam kelas kamu perlu mempunyai sudut sisi pandang yang adil, di mana kamu perlu bahagikan hadiah sama rata. Kalau kawan ni dapat hadiah sekian, kamu kena usahakan juga ambil dalam hadiah yang kamu terima tu dapat bilangan yang sedemikian, supaya tidak timbul perasaan kecewa, tidak timbul perasaan sedih, kenapa saya dapat sikit, kenapa dia dapat banyak, dan sebagainya lah. Jadi sikap adil di sini dapat membantu kamu mengurangkan berlakunya salah faham antara rakan kamu dan juga diri kamu sendirilah. Okey. Dan juga apabila kamu adil, kamu dapat lihat di sini semua kerja yang kamu akan lakukan akan lebih mudah untuk dilakukan. Sebab apa? Okey, bila kamu adil memberikan tugas kepada orang lain, maka tugas itu adalah sama rata banyak. Bila sama banyak, maka jangkaan kita tugas itu dapat dilakukan dalam masa yang sama dan masing-masing mempunyai peranan yang berbeza dalam melengkapkan tugasan. Jadi kamu dapat meliputi banyak aspek tugas yang kamu boleh lakukan semasa tugasan diberi. Okey, itu adalah salah satu kesan baik yang kita dapat lihat daripada sikap adil itu sendiri. Tugas yang kamu agihkan secara sama rata dapat disiapkan dalam masa yang lebih singkat kerana tugasan itu diagihkan secara sama rata dan masing-masing mempunyai peranan yang berbeza untuk mencapai satu perkara yang sama dalam masa yang lebih singkat, sebab masing-masing mempunyai tahap tugas yang sama, dia diagihkan secara sama rata. Okey, dan kita lihat di sini adil ini juga kalau kamu dapat amalkan dalam kehidupan kamu lakukan semua secara sama rata, kamu tidak lakukan tugas secara tidak berat sebelah dan sebagainya, maka lebih mudah untuk kamu capai matlamat kamu. Dan dalam cerita ini kita dapat lihat matlamat yang telah dicapai ialah mereka telah memenangi anugerah dapat hadiah pada hari anugerah cemerlang, iaitu mendapat sebagai pemenang kelas terbersih. Makanya kita dapat lihat satu impak yang bagus daripada sikap adil itu sendiri yang mana boleh diamalkan dalam diri kamu sendiri. Okey, jadi selepas kita lihat pada cerita ini, pada pandangan kamu, apakah tindakan Erwin terhadap rakan-rakannya adil? Berikan alasan. Seperti mana yang kita dah bincangkan tadi, adakah tindakan Erwin sebagai ketua itu adil terhadap rakan-rakannya? Pada pandangan cikgu, tindakan Erwin adalah adil kerana dia membahagikan tugas sama rata kepada rakan-rakannya yang lain. Dan juga apabila mereka menerima hadiah, mereka menang, mereka dapat hadiah, hadiah itu juga telah diagihkan secara sama rata terhadap rakan-rakan mereka. Nyatakan perasaan kamu setelah bersikap adil di sekolah. Okey, apakah perasaan yang kamu rasa? Secara logiknya, perasaan yang kamu akan rasa ialah kamu akan merasa puas, kamu akan merasa gembira, kamu akan merasa bangga. Sebab apa? Kamu dapat melaksanakan tugas yang diberi dengan satu cara yang lebih adil dan sama antara rakan-rakan kamu dan membolehkan kamu mencapai matlamat yang lebih besar. Okey, jadi cikgu sambung lagi, bagaimanakah cara bersikap adil dalam cerita yang dinyatakan. Okey, yang pertama dinyatakan bahawa mengagihkan tugas, secara sama rata. Dan yang kedua kita lihat di sini, okey, membahagi hadiah yang diterima kepada rakan-rakan Okey, ini antara dua cara kamu nak bersikap adil dalam situasi ini. Sebagai contoh, kamu memiliki
peranan sebagai ketua kelas di kelas kamu. Sekiranya kamu dapat tugas daripada guru kamu, inilah cara kamu nak mengagihkan tugas. Macam mana kamu nak agihkan tugas secara sama rata? Kamu kena berbincang dengan rakan-rakan kamu. Okey, contoh barisan ni buat hiasan di papan kenyataan. Okey, barisan ni buat tugasan membersihkan tingkap, menyapu lantai dan sebagainya lah. Itu terserah kepada kebijaksanaan kamu, macam mana kamu nak agihkan tugas. Dan juga apabila kamu dah menang, pastikan hadiah itu dikongsi secara sama rata walaupun tidak sama banyak. Adapun hadiah tak mungkin tak besar, kamu fikirkan macam mana kamu nak agihkan secara sama rata. Okey. Dan jangan memilih ataupun kamu berat sebelah terhadap rakan-rakan yang kamu dapat sahaja. Okey, jadi itu secara ringkas apa yang ingin cikgu ajar pada hari ini. Selepas ni cikgu akan beri latihan dan cikgu nak kamu jawab latihan yang diberi. Moga-moga apa yang cikgu sampaikan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada diri kamu supaya memahami bagaimanakah pentingnya sikap adil dalam mengeratkan hubungan dalam kehidupan seharian. Jadi itu sahaja. Kita bertemu pada kelas yang seterusnya. Bye.